Bergaduh lah. Bergaduh lah, tuan-tuan nak injek, tak mau injek, sudah. Yang ada main stok kat kita ni tuan-tuan, salih selamat bukan sampai cukup rakyat Malaysia keseluruhannya pun. Dia salih selamat. Yang mana rasa macam takut sangat tu rumah je ni, ketak jarum nak kena cucuk rumah, biar dulu bagi orang lain dulu, bagi dia settle lah Ustaz, kami pelan-pelan ke belakang. Dia bagi kat Afran lain dulu lah, bagi kat cikgu-cikgu rumah duk peluh lah ni, terus standby nak cucuk kan. Masalah semat, masalah bergaduh hak yang macam ni penat lah tuan-tuan. Yang duduk bincang tentang SOP, yang duduk bincang tentang selamat halal tak halal, harus tak harus ni pun kalangan ulama juga. Takkan kita nak kata mereka tak reti. Sebab kalau salah seorang daripada kawan saya terlibat waktu dalam perbincangan, dia kata kami investigate nak cek tentang ada tak benda haram dekat dalam tu. Dia kata kami soal tu macam polis soal penjenayah, sebab kami rasa bertanggungjawab nanti kalaulah benda yang haram tu dimasukkan ke dalam tubuh orang Islam, kami nak tanggungjawab ni. Bukan dah dapat duit zahab apa, kalau satu cucuk dapat sekupang apa, tak ada apa, dia kata. Bahkan kami dipertanggungjawabkan, kami kena jawab di depan Allah nanti kalau benda yang dia sampai kepada orang tu tak halal. Bukan senang-senang tuan-tuan, saya semat. Habis semua kena jadi ulama Dajjal habis dah tuan. Berapa ramai habis semua pekat-pekat ulama semua pengikut Dajjal habis tuan. Jadi subhanallah, nak cerita tak kita serahkan kepada Allah. Kita tak tahu, saya pun tak tahu, saya bukan bidang dia. Kita dah cakap, Allah sebut lah, kamu tak tahu, kamu tanya pada orang yang tahu. Dekat tu lah kita ni. Betul kan? Macam tak setuju dengan aku. Kesimpulan dia tersuruh bergaduh lah. Tersuruh bergaduh lah. Bab-bab tersuruh bergaduh ni waktu patutnya kita duduk sama ramai-ramai, duduk bersatu elok-elok. Tak nak? Bukan duk bergaduh, orang tuduh orang tak betul tu. Tambah-tambah kita nak label di kalangan ulama-ulama dia pengikut Dajjal. Siapa kita tuan-tuan? Kalau pemain sama-sama pemain tak apa, tak pemain sama pemain. Pemain sama dia pemain kereta. Kemudian dia tu pun pemain kereta. Lepas tu kita tengok dia tu pemain tak betul. Kita kata kat orang, tak salah pergi kat dia. Pasal tu pemain tak betul tu. Dia pemain tu tak betul, tak kena cara dia. Saya selamat. Dia pemain, cara pemain dia tak kena, tak betul. Aku dah tengok sebab aku ni pengalaman, aku memang dah belajar dalam bidang pemain. Kira beranak-beranak lu memang banyak dalam injil kereta. Dia cerita. Kau tu maha tengah aku tu. Jadi kalau dia nak kata dekat orang tu tak betul, layaklah pasal dia memang duduk dalam bidang tu. Kita ni siapa nak kata ulama tak betul? Anak dengan hantar pun tak tahu ni. Anak nak pergi mana ni? Kata aku bukan nama anak. Ada anti vaksin tu tuan-tuan, perempuan. Tak ada anti vaksin kan? Anti vaksin tu perempuan. Kalau laki-laki dia antar vaksin. Kalau ramai-ramai dia antum vaksin. Tu kita belajar besar sikit. Jadi tu cerita kesimpulan tak satu gaduh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu
a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tuan-tuan kat tangan kita baca doa jauh wabak dan musibah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang hormati tuan pengacara majlis, yang hormati pengerusi surau Raudhatul Hidayah Taman Guak Pahau Indah. Kali kedua saya main kat sini ni. Saya ingat lagi. Saya cuma ingat tu bukit-bukit begitu. InsyaAllah. Dan saya hormat seluruh edan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai surau, para asatizah, alim ulama, khususnya ibu-ibu, ayah muslimat dah. Tak ada? Ada? Oh, mereka tak tengok ah. Duduk sebelah dah. Oh, dia belah sana. Kalau tuan-tuan tak keberatan, saya nak bagi muslimat duduk belah ni. Tuan-tuan main duduk belah ni. Bagi mereka masuk. Usian kat mereka. Main kau masuklah. Bagi ni. Main duduk belah ni. Jangan main duduk ni. Main tepi habis. Main duduk sebelah ni. Ada kosong. Tak mau saya nak balik lah. Tak mau soalan saya nak balik lah. Orang panggil tak mau merajuk lah. Boy. Ni luas belah ni. Baik. Saja melawak lah. Baik, mengaji tak apa, bagi mengadap elok sikit. Duduk belakang, kita tak boleh tumpu, duduk dengar suara, baik dengar radio. InsyaAllah. Baik, Allahumma salli ala tuan-tuan. Jadi malam ni insyaAllah saya suruh disebabkan tak ada tajuk yang khusus untuk kita bincangkan pada malam ni. Yang pertamanya, kita berada pada bulan Rejab. Bulan Rejab ni salah satu daripada bulan haram di persediaan kita untuk masuk kepada bulan Ramadan. Jadi Allah susun cantik lah. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Rejab ni antara kelebihan bulan Rejab ialah dia salah satu daripada bulan haram. Bila sebut bulan haram, sallallahu alaihi Muhammad, apakah kelebihan bulan haram? Antara kelebihan bulan haram ialah gandaan pahala kalau kita melakukan kebaikan dalam bulan haram. Kalau dalam bulan haram orang buat maksiat, Allah pandang besar. Dalam bulan haram buat kebaikan, Allah pandang besar juga. Maka dalam bulan haram ada perkara-perkara yang disunatkan kepada kita untuk kita buat. Antaranya ialah berpuasa. Nabi SAW sebut, afdalus salat ba'dal ma'tubat. Sallallahu alaihi Muhammad. As-salatu Muhammad jawfil lail atau nisful lail atau kama qala sallallahu alaihi Muhammad. Macam mana dia salah sebut ni? As-salat afdalus salah ba'dal maktubat. Afdal salat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad selepas daripada solat fardu ialah solat pada jawful lail, sebahagian daripada malam. Dan afdalus siyam, seafdal puasa selepas daripada puasa Ramadan ialah puasa yang dilakukan pada bulan haram.
Jadi bulan tersebut bulan haram, termasuk bulan Rajab ni sunat puasa, banyakkan berpuasa. Tuan siapa puasa hari ni? Dia puasa hari ni dapat puasa 3 sekali. Satu puasa dalam bulan haram, bulan Rajab. Satu lagi puasa hari Khamis. Satu lagi puasa hari putih. Cantik 3 sekali siapa puasa hari ni. Maka saudara semua tuan-tuan, satu kelebihan. Yang pertamanya, bulan haram perbanyakkan berpuasa. Yang kedua, pada bulan-bulan haram perbanyakkan untuk kita membaca Al-Quran. Sebab gandaan pahala. Kita nak masuk Ramadan. Ramadan dia panggil Syahrul Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Quran. Sebab tu dalam bulan Ramadan kena perbanyak sungguh baca Quran. Imam Asy-Syafi'i pada bulan-bulan biasa mengkhatam Al-Quran sehari sekali khatam. Sehari sekali khatam. Bulan Ramadan sehari khatam 2 kali. Macam mana dia buat? Dia hafal Quran. Sambil berjalan boleh baca Quran, sambil buat kerja boleh baca Quran. Maka dia boleh perbanyakkan waktu dia untuk membaca Quran. Bulan Ramadan sehari khatam 2 kali. Sepanjang Ramadan khatam 60 kali Quran. Boleh faham? Jadi subhanallah saya tuan, tu Imam Syafi'i. Kita tak boleh buat begitu. Kita dapat khatam sekali dalam bulan Ramadan pun cantik sangat dah. Saudara semua tuan. Tapi subhanallah saya semua tuan-tuan, maka nak perbanyakkan bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan, kita kena lancang. Tak lancang Quran tu yang menyebabkan kita terkandas separuh jalan tu. Tu yang masuk hari pertama 1 juzuk boleh dapat. Hari kedua dapat 2 juzuk kedua. Hari ketiga dah tinggal suku juzuk, lepas tu tinggal juz orange apple je. Kita tak jumpa dah juz Quran. Pasal apa? Pasal tak lancang, tak sedap, tak syok. Jadi daripada bulan Rajab perbanyakkan baca Quran. Bagi banyak-banyak baca Quran, kita dah mula lancang baca Quran. Masuk Rajab, Syakban lagi banyak Quran. Masuk Ramadan, Al-Quran dah lancak dari lidah dia. Dengan tu harapannya. Yang ketiga, bila kita duduk dalam bulan haram, bulan Rajab ni, apa amalan yang kita kena buat? Perbanyakkan memohon keampunan, istighfar. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan kita nak perbanyakkan ibadat. Dan ibadat dia tak boleh nak jadi sedap andai kita ada dosa. Nak bangkit tahajud susah. Pasal apa? Dosa. Kita tengok muslimat bangkit 2 jam awal. Sebelum subuh tu 2 jam bangkit dah. Dia muslimat lah. Sadiq Muhammad tinggal seorang dia wakil muslimat duduk dalam ni. Siang dia seorang. Asal macam nak keluar salah silap pula aku masuk ni. Itulah dia pun tak mau masuk. Kecil hati saya. Kita kalau main kuliah ni tuan-tuan, saya harap apa? Jangan duduk jauh-jauh pada saya. Cik hati tuan-tuan tak? Dia macam panggil orang main rumah, lepas tu kita tak mau duduk dengan dia. Anda faham tak? Panggil orang, mainlah rumah saya, mainlah rumah saya. Lepas tu kita pun pergi rumah dia. Pergi rumah dia, dia pergi duduk dapur. Tinggal kita seorang-seorang kat depan. Tuan-tuan rasa macam tuan-tuan rasa aku dah. Rasa macam nak balik tu. Macam tu saya pun. Ustaz-ustaz pun macam tu. Tuan-tuan main panggil. Lepas tu duduk jauh-jauh, tak mau duduk dengan dia, duduk belakang-belakang. Kita rasa macam nak balik tu, sungguh. Jadi tuan-tuan sebab jadi tu cerita dia. Baik, Allah sebab. Jadi salah mengaji tak sedut malulah. Mengaji main duduklah dekat tak apa Tuan-tuan tengok depa, tengok belani sudahlah. Allah. Jadi tuan-tuan saja tuan-tuan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, perbanyakkan istighfar. Pasal apa kita istighfar? Sebab dosa memberatkan amalan. Macam sebut tadi, muslimat bangkit 2 jam awal. 2 jam bangkit. Buat apa? Masak. Berpeluh-peluh. Salli ala Muhammad. Potong ayam, potong daging apa semua, siang-siang apa siap. 2 jam. Boleh buat macam-macam kerja, tapi 2 rakaat sembahyang tahajud tak boleh nak buat. Pasal apa? Pasal waktu tu bukan cerita kuat, cerita iman kena kuat. Dan iman selalu tak kuat ni pasal dosa. Maka kita mula membersihkan dosa bermula daripada bulan
rejam. Banyakkan istighfar kepada Allah. Dan di antara cara untuk Allah ampunkan dosa juga ialah memperbanyakkan ibadat. Nabi kata, ittabi' sayyi'ata hasanata tamhuha. Ikutilah kemaksiatan yang kamu lakukan itu dengan kebaikan, yang kebaikan ini akan memadamkan dosa. Jadi kita banyak sembahyang sunat, kita banyak baca Quran, kita banyak berzikir, kita banyak bersedekah, kita banyak puasa. Semua amalan-amalan kita buat ni, dia bukan setakat Allah bagi pahala, tapi dia juga memadamkan dosa. Dan yang poin yang kita nak bincang pada malam ni, salah satu daripada amalan yang tuan-tuan kena perbanyak buat dalam bulan Rejab ni tuan-tuan, ialah subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sedekah. Sedekah ni penting tuan-tuan. Sedekah ni sampai Allah cerita orang mati pun minta untuk tangguh kematian, dia minta untuk sedekah. Satu hari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam tafsir Imam At-Tabari, cerita tentang seorang laki-laki yang dia ni beribadat pada Allah 40 tahun. Duduk menyendiri beribadat pada Allah 40 tahun. 40 tahun tumpu untuk ibadat, tak pernah tinggal. Bani Israel. Satu hari tiba-tiba dia keluar daripada tempat pengibadatan dia tu, keluar dan pertama-tama yang dia jumpa ialah seorang perempuan. Bila dia jumpa dengan perempuan ni tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tertarik dengan orang perempuan tersebut dan takdir Allah dia berzina. 40 tahun buat ibadat, 40 duduk seorang-seorang, tak pernah jumpa siapa-siapa. Keluar jumpa orang perempuan yang tak cantik pun, itulah yang paling cantik sekali dalam dunia lah. Tak pernah tengok siapa-siapa. Maka tuan-tuan, dia pun subhanallah, takdir cerita pujuk rayu macam mana pun berzina dengan perempuan tersebut. Orang baik, bila orang baik buat salah, dia lagu mana? Dia rasa gelisah. Tak patutlah aku buat macam tu, awak lah yang aku pergi buat benda lagu tu, aku tak fikir lah kalau aku mati sekali lagu mana lah. Saya si Muhammad Sallallahu tuan-tuan, tak ada internet mana ni lah. Tu tak boleh nak buat live. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan, jadi tak boleh buat, tak ada internet, ada pakai apa? Rauh tak ramai. Jadi tuan-tuan, Rauh tolong saya bagi kat saya. Ni tumbang sekali. Redmi tengah timbul juga. Okey lah, tak apalah. Aduh, tu dia orang ni punya dahsyat. Dia tak bagi orang apa ni dia bagi top up lah Hanat. Tu dia dahsyatnya. Dia punya tambah macam getir lah dia. Tuan. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka tuan-tuan, akhirnya takdir cerita berzina. Tapi orang baik ni tuan-tuan, kalau dia tersalah buat, dia rasa gelisah. Kita mana ada orang tak pernah buat salah, tak pernah buat dosa. Duk lagu-lagu mana mesti tergelincang api. Cuma satu aja tuan-tuan, Nabi pesan apa? Cuma satu ini pesan apa? Tuan-tuan, Allah akan ampunkan semua dosa kecuali dosa orang yang mengisytiharkan maksiat dia. Dia buat maksiat malam, kemudian esok Allah ampun dosa dia. Tapi ada orang yang Allah tak mau ampun dosa dia. Siapa? Dalam keadaan Allah tutup aib dosa dia, dia sendiri pergi cerita ke orang apa dia buat. Sampai buat satu grup, nama dia apa? Nama dia Riak apa hari ni. Tahu ke tak tahu ni kata ada grup ni? Pak Ayah cakap memang sungguh sini memang tak ada internet. Sungguh mereka ini tak pakai handphone banyak. Jadi subhanallah tuan-tuan. Ya Allah, dia pun buat satu grup cerita nak riak apa hari ni. Buat benda apa-apa, nak tunjuk apa-apa, pergi bubuh dalam tu, cerita nak riak. Tuan-tuan, Allah Musliman, berapa hari ni tegur bab tu lah. Tolonglah ambil berat sikit. Nah, kita ni ada benda boleh buat-buat melawak main. Ada benda Allah, jangan duk buat melawak. Ada benda boleh melawak sungguh tuan-tuan, nak melawak-melawak. Sallallahu alaihi wasallam kita melawak. Walaupun Nabi SAW cerita Allah akan bina satu rumah di tengah syurga kepada orang yang mengelak daripada berbohong, walaupun main-main. Tapi taklah sampai
teruk sangat, yang marah saya, yang bukan marah, yang nak tegur sangat pasal riak ni, pasal benda Allah larang dalam Al-Quran. Riak ni satu benda yang Nabi SAW sangat takut umat dia ada. Riak ni satu benda yang akan memadamkan pahala-pahala ni. Habis dia kata kat ustaz-ustaz dan ustazah yang tegur ni, kata apa? Tak salah, pembaris sangat. Saya pun tak tahu sebelum ni apa pembaris tu. Ni rupa-rupanya dia nak kata orang pembaris ni jenis betul bendui. Banyak betul. Kami melawak aja. Tuan-tuan, melawak juga. Bila dia sebut melawak main, tuan-tuan, saya teringat apa Allah sebut dalam Quran surah Taubah ayat 56. Allah kata apa? Allah kata tentang bila ditanyakan kepada mereka apa yang mereka kata tu, mereka kata apa? Allah, kami main-main, kami buat lawak saja. Kami main-main saja. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka itulah takut-takut sagi jadi macam tu. Bila Allah murka, bila atas benda-benda yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, tak patut buat main, dia pergi buat main. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia terjebak dengan zina tersebut. Tapi dia gelisah lah, dia susah hati, macam mana nak buat ni, apa akhirnya dalam keadaan dia tengah gelisah tu, tiba-tiba ada orang main minta sedekah. Kami ni tengah lapar ni, saya tengah lapar ni, apa semua. Dia ada sekeping, dia ada 2 keping roti, dia tak boleh makan lah sebab dia gelisah. Dia takut dengan kesilapan yang dia buat. Akhirnya dia sedekahkan roti tu kepada orang tersebut. Dan takdir cerita dia meninggal lepas tu. Dia meninggal lepas tu. Bila dia meninggal, dalam riwayat tu cerita, dia dibangkitkan di depan Allah. Bila bangkit di depan Allah, dia tengok dosa dia berzina tu lebih besar, lebih berat daripada 40 tahun dia buat ibadat. Sebab tu, tuan-tuan, jangan pandang kecil dosa-dosa. Tuan-tuan, kadang-kadang benda-benda kecil-kecil je. Tuan-tuan keluar, Ustaz Jumaat, tuan-tuan, tuan tengok kasut selipar selera kat depan. Tuan-tuan pergi ambil susu, bagi elok-elok. Pahala tak? Pahala, tuan-tuan. Kita selalu pandang, Allah tak ada apa benda tu, pahala. Tuan-tuan keluar lagi, tuan-tuan ambil kasut, tuan-tuan, ada orang tu tak selipar elok dua-dua kat situ. Kemudian tuan-tuan, kita ambil selipar kita tertendang selipar orang satu, pelanting pijuh kat sana. Tuan-tuan naik motor, tuan-tuan belah api. Faham ni? Kawan tu keluar-keluar tengok selipar dia tinggal sebelah. Faham ni? Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi. Kita rasa macam apa? Tak ada apa. Tapi apa salahnya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ambil balik selipar tu, tak kat situ, permudahkan urusan orang. Nabi SAW sebut, barang siapa mempermudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan di dunia hingga akhirat. Lagi dahsyat, selipar orang tu dia punya duk jagalah, tak mau bagi basah, tak elok susun tepi tu. Kita tak ada wudu, tuan-tuan, keluar main serelum je. Ambil wuduk, saudara jemaah, tuan, basah selipar kawan tu. Keluar berasa aku punya duk jaga. Tuan-tuan, nak ambil selipar orang tak apa. Salih alaihi Muhammad, yang pertama dah lah tak minta izin. Betul tak ni? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ambil, orang duk ambil pakai selipar, tuan-tuan reda tak? Reda tak? Apa ni pasal apa? Mau cekang muka ni pasal apa? Macam marah, macam tak marah. Reda tak? Kita reda lah, main masjid bukan pakai kasut elok pun. Kan orang duk ambil pergi lah, tak apa. Tapi bukan semua orang reda kan. Dalam ramai-ramai ni ada orang yang dia tak reda orang pakai kasut dia. Nak tahu orang reda tak reda ni, dia tak selipar dia tu tak kemas, tepi selit, celah cantik je. Nampak ni? Ni jenis orang yang setengah dia memang tak reda orang pakai selipar dia. Ada orang macam tu kan. Dia tak mau orang sentuh kasut dia tak mau sentuh benda dia pakai, dia tak suka. Tu maksudnya dalam ramai-ramai, dalam banyak-banyak kasut tu ada tu yang mana satu yang tuan-tuan tahu orang reda ke tak reda? Tak tahu. Kalau tak tahu, maksudnya macam mana? Maksudnya tak payah ambil. Ada keluar selipar tak ada, hilang. Keluar selipar hilang. Allah SWT. Bila selipar hilang keluar, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, apa dia buat?
Dia keluar-keluar, dia maki hamun, boleh tahu lah. Berkandak pergi kat depan tu. Setengah jam, sejam duduk diri cukup pinggang tu. Awak Pak Long tak balik lagi. Selipar aku orang curi, aku ajak tunggu dia ni. Aku doa dia bagi bukit ni timpa atas kepala dia. Biar esok buncit perut dia bangkit jadi buasir apa semua tu dah macam dia punya doa. Subhanallah. Tuan-tuan, dia cerita orang ni jangan main-main tuan-tuan. Kita sebut, kita kadang-kadang kita buat kat orang ni tuan-tuan, bagi kita macam tak ada apa-apa, tapi bagi dia besar sungguh-sungguh. Jangan main-main tuan-tuan, sungguh. Kita sama-sama kita pinjam duit RM10 kat kawan-kawan kita. Jumlah yang sama, orang yang berbeza, rasanya berbeza. Tuan-tuan faham tak maksud saya ni? 3-4 orang. Seorang ni kita pinjam RM10, orang ni kita pinjam RM10. Semua 4 orang RM10. Tuan-tuan rasa semua rasa sama ke? Tak tuan. Seorang tu rasa RM10. Tak ada apa. Ambil, bahkan mungkinlah hati dia tak apa, aku halal lah. Hang teringat ni hang bayar. Kalau ada seorang tu RM10. RM10 dia pinjam. Dia bagi tapi berat sangatlah hati dia. Tuan faham tak ni? Tapi masalah kita, pada kita semua sama. Sebab tu cerita pinjam kasut tadi, orang mungkin seorang ni bagi dia macam tak ada apa-apa, tapi seorang tu dia sangat ambil berat. Sebab tu jangan buat zalim kat orang sebab kita tak tahu dia punya tu macam, dia rasa tu macam mana. Faham tak? Keluar tengok selipar tak ada. Dia selipar tak ada, ya Allah tuan-tuan. Dia angkat tangan doa waktu tu, ya Allah, sesungguhnya doa orang yang dizalimi ini tidak ada hijab di sisimu, ya Allah. Dia doa tu tuan depan pintu masjid tu. Kayaknya bukan kita nak curi selipar dia pun, salah ambil tengok selipar serupa macam dia. Berderak balik. Tuan-tuan, dah dia doa tu satu hari dah. Tuan-tuan, satgi dia tengok-tengok, selipar tak ada. Dia balas selipar orang pula. Nak best sekali balas selipar ustaz. Dia kata ni selipar ni macam selipar siapa tu. Bawa ustaz, selipar ustaz dia bagi berkat dia tak. Ambil rendam minum ayak. Subhanallah. Tak tu tak apa lagi. Bukan tak apalah, tak boleh lah. Dia pun tanya, apa ni, Tok Bilal keluar, awak ni Pak Long pasal apa? Selipar aku orang kebas, aku ajak dia tu. Betul? Itulah tak ada selipar aku nak balik. Tu ni apa ni, Tok Bilal kata apa? Tu nampak tak selipar wakaf masjid tu? Ambil tu balik. Boleh tak Tok Bilal suruh ambil selipar wakaf masjid? Mana boleh, tu bukan selipar dia. Bukan nama pun wakaf masjid. Hak milik Tok Bilal kan? Tak. Faham tak? Saya nak cerita apa? Nak cerita kadang-kadang benda-benda kecil-kecil kita rasa macam tak ada apa, tapi ada. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Surah apa? Surah apa tu? Nak dengar tengok ada orang nak sambut tak? Surah apa tak? Surah Al-Kahfi. Malam ni kena baca ni. Esok Jumaat kan? Ini kita baca ni, surah Al-Kahfi yang 49. Apabila dibentangkan kita amal, kamu tengok orang berdosa tu, mereka merasa takut dengan apa dibentangkan di depan mereka. Lalu mereka kata, aduh celaka kami hari ini, kita apa pula ni? Tak ada yang kecil, tak ada yang besar, melainkan semua tercatat. Tuan-tuan ingat, kita pergi alih selipar orang tu Allah tak catat. Kita pergi pinjam selipar orang tak ni, kemudian kita pergi tinggal tempat tu Allah tak catat. Dia duduk parking tentu elok lah. Sekali dia nak keluar, sekali ni dia tahu tentu tempat parking dia. Dia keluar-keluar tengok tak ada selipar dia. Kalau pintu sama tak apa agak, dia berderai buat pintu tu. Subhanallah, subhanallah. Ingat Allah tak catat. Semua benda Allah catat dah, sekecil-kecil benda. Kecil dosa, baik pun sama. Buat baik, tuan-tuan keluar kat depan tu, tengok-tengok ada paku kat atas jalan. Dia kata apa? Alhamdulillah tak kena tayar motor aku. Start motor pun belah balik. Selalu dia jadi macam tu tak? Faham ke tak faham saya tanya ni? Berapa ramai dengan kita sungguh yang tuan-tuan jumpa paku kat jalan yang tak kena tayar motor kita. Saya dia pergi ambil paku tu, pergi buang dalam tong sampah, kan buang paling teruk bola longkang ke apa kan, supaya tak kena tayar orang lain pula. Yang kita duduk tengok selalu tuan-tuan, dia biar kat situ, dia kata alhamdulillah tak kena tayar motor aku. Tapi dia tak fikir macam mana pula kalau kena tayar motor orang. Sekecil-kecil benda.
Waktu Nabi SAW cerita tentang bagaimana orang yang bergelumang dengan nikmat dalam syurga hanya disebabkan satu benda yang dia alih daripada jalan orang mukmin. Bergelumang dengan nikmat dalam syurga. Sebab tu jangan pandang kecil dosa-dosa kecil, dan jangan juga pandang kecil kebaikan-kebaikan kecil. Kok yang itulah yang paling ikhlas, yang Allah pandang, yang Allah nak bagi pahala kat kita. Sama kat dosa-dosa kecil. Jadi orang-orang yang beriman ni, dia berasa. Dia buat apa dia berasa? Dia gelisah, dia takut. Takdir cerita, takut dia dengan dosa ni sampai dia mati. Sebab tuan. Jadi subhanallah, waktu ditimbang, tengok sungguh macam mana yang dia risaukan, dia takut tu. Rupa-rupanya dosa dia berzina tu lebih berat daripada dosa dia daripada pahala dia 40 tahun buat ibadat. Tuan-tuan tengok signifikan dia dekat mana. Saya nak cerita kat tuan-tuan. Ni kita duduk main masjid ni, kita yang duduk yang berusaha untuk melakukan ibadat kepada Allah. Usahalah tuan-tuan. Bukan maksudnya kita duduk dalam posisi ni orang yang sentiasa mujahadah nak buat baik. Siapa duduk depan saya ni yang macam dia telah mendapat kemanisan iman dalam ibadat dia? Tak? Nabi SAW sebut salathun man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 perkara yang kalau punya 3 perkara ni, kamu akan mendapat kemanisan iman. Apa maksud kemanisan iman ni? Kamu merasakan kelazatan, kemanisan, kekhusyukan dalam ibadat kamu, sehingga kan kamu akan bersusah payah untuk mendapatkan kemanisan tersebut. Macam yang ditanyakan kepada Tok Guru almarhum Tok Guru Ni Aziz. Ditanyakan kepada dia berapa sepanjang hidup dia, semenjak dia balik sampailah dia keuzuran dia nak meninggal, berapa kali dia tinggal tahajud? Berapa kali tinggal tahajud kan? 3 kali. Dia boleh ingat 3 kali itu dia tinggal tahajud. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa dia boleh buat macam tu? Sampai diceritakan waktu dia duduk dekat ICU tu pun, waktu tahajud dia akan terbangun, dia akan terjaga. Pasal apa? Pasal maneh. Waktu pergi travel jumpa dengan anak-anak pelajar dekat luar negara, sampai jet lag. Kita travel jauh-jauh jet lag. Tapi waktu tahajud dia bangkit. Tok Guru tak penat ke? Tak letih ke? Penat, letih. Itu pasal apa bangkit juga tahajud tu ni? Sebab manis. Berapa ramai di kalangan kita ni yang dapat kemanisan ni? Yang nak main masjid rasa sedap, yang duduk main dalam masjid rasa sedap, baca Quran sedap. Kita semua ni masih duduk dalam peringkat mujahadah ni. Kerja lawannya. Berfikir malas pakai tak main dah malam ni cerita dia. Nak duk zikir daripada subuh tadi ke? Nak pi tapi orang telefon. Pi dah ni? Pi. Ke orang telefon tu yang main. Ni. Sebab tu. Jadi subhanallah, mujahadah lekat kita. Mujahadah. Tapi tak terlepas daripada apa ni? Tak terlepas daripada rasa malas nak buat. Tuan-tuan tengok dengan satu ibadat yang kita buat. Daripada subuh tadi sampai malam ni, tuan-tuan agak yang mana satu yang Allah terima? Cuba muhasabah tengok. Semayang subuh tadi ni, 2 rakaat sebelum main subuh tadi, agak-agak Allah terima tak? Subuh tadi terima. Kita ada berapa benda dalam ibadat kita? Yang pertama tuan-tuan, kemalasan kita untuk buat ibadat. Nafsu duk pujuk, syaitan duk bisik, tak bagi kita buat. Akhirnya kita terbuat juga. Yang kedua, kesedapan kita bila dipuji dengan ibadat. Maksud, kalau tuan-tuan tak ada siapa tahu apa kita buat, kita tak rasa apa, tak seronok. Tapi kalau orang boleh kredit apa kita buat, tuan-tuan, kita semangat nak buat. Macam orang puasa hari ni. Puasa hari ni kan, Salih Asyik Muhammad. Ada orang puasa hari ni, bukan saya puasa hari ni, puasa tiap-tiap hari. Bulan Rejab ni pulung puasa sungguh. Siapa pun tak tahu dia puasa. Orang tanya, puasa kan? Dia duk ngelak. Jom pergi makan je, tak apa, kenyang lah. Dia kalau boleh tak mau habaq kata puasa. Tapi ada orang kat sana yang apa? Puasa, jom puasa, mari kita sama-sama puasa, apa? Faham tak? Pukul 4 pagi, 4.30 pagi dia terjaga. Pukul 4.30 pagi dia terjaga. Kemudian, alang jaga bangkit tahajud lah. Dia bangkit tahajud cantik lah. Sekali dia post dekat Facebook dia. Marilah kita sama-sama bertahajud.
Manfaatkan waktu ni untuk waktu kita bertahajud kepada Allah. Waktu ni merupakan waktu sepertiga akhir malam yang Allah hampir kepada hambanya dan doanya dimakbulkan. Marilah kita sama-sama bertahajud. Tuan-tuan, apa motif dia post kata tahajud pukul 4 pagi, 4:30 pagi? Nak ajak orang bangun tahajud? Nak ajak orang bangun tahajud apa orang duduk tidur? Faham tak faham ni? Ya. Kalau betul nak ajak orang bangun tahajud, mesej pukul 8 malam. Jom esok kita sama-sama bangun tahajud. Tu betul lah. Orang tak tidur lagi, orang tu baca, okey esok kita bangun tahajud. Tapi pukul 4:30 pagi nak ajak siapa bangun tahajud? Orang yang bangkit waktu tu memang dia nak tahajud lah. Betul kan? Duk sehari pula ada orang komen pula kat bawah ni, awal hang bangkit, Masya Allah, ahli syurga Jannatun Na'im ni, wali-wali Allah memang boleh bangkit waktu ni kami. Seorang tu berkata apa? Aku bukan tahajud teruk sangat, aku ni subuh pun tak jaga. Jadi digunakan yang tadi. Faham ni? Habis. Salah satu daripada benda yang ada kat kita yang lemah iman, tuan-tuan, kita sangat sedap bila dipuji. Ya, akhirnya menyebabkan Allahumma salli alaihi wasallam, habis amalan kita macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam banyak-banyak amal yang kita buat daripada subuh tadi sampailah ke maghrib ni, agak-agak yang mana satu yang Allah terima, yang mana yang Allah pandang? Dosa beza, maksiat beza. Ikhlas tanda dia apa? Tanda ikhlas ni, tuan-tuan, siapa tak tahu pun tak apa. Sembunyikan ibadat tu tanda ikhlas. Betul tak? Tuan-tuan nak buat apa, siapa pun tak tahu. Itu di antara tanda ikhlas. Orang tak puji. Yang kedua, tanda ikhlas tak payah tunggu orang suruh. Salah satu dah peringkat niat, peringkat ikhlas dalam ibadat. Sallallahu alaihi wasallam kata Imam Ghazali, yang pertama, buat ibadat kerana takut neraka. Ada something pushing factor dia. Pasal apa buat ibadat tu? Takut lagi kalau aku tak buat lagi masuk neraka. Satu. Yang kedua, peringkat atas sikit, pasal apa buat ibadat ni? Pasal nak syurga, nak ganjaran pahala. Pasal apa buat ibadat ni? Sebab nak pahala, sebab nak syurga. Peringkat atas sikit. Mai peringkat ketiga, sallallahu alaihi wasallam lagi ikhlas dia. Apa dia? Buat sebab Allah perintah, tinggal sebab Allah larang. Dia tak cerita syurga neraka, pasal Allah suruh, pasal Nabi suruh, tu yang aku buat. Tu peringkat paling tinggi. Dia tak cerita syurga neraka, apa ganjaran pahala, berapa kali ganda. Bila Nabi sebut, buat aja dia buat. Tak tanya dah berapa pahala, berapa banyak, berapa darjat syurga mana, dia tak cerita. Dia peringkat tinggi lagi. Mai peringkat lagi tinggi, tak ada sebab suruh, tak ada sebab larang, dia buat tu semata kerana Allah. Faham ni? Kita punya ibadat duduk peringkat mana? Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, duduk peringkat mana? Tak tahu. Jadi subhanallah tuan-tuan, tapi perasan tak dalam urusan maksiat nampak jelas ikhlas dia. Nak buat maksiat siapa suruh? Ada orang suruh kita nak buat maksiat? Tak ada pun. Dalam bab semayang kena orang suruh. Abang pilah semayang tu, bini kita suruh. Dah azan dah tu, pilah kita semayang, bini suruh. Solat Muhammad. Nak puasa sunat, abang jual kita puasa sama-sama esok. Kita orang perempuan buat puasa ni memang boleh kat orang perempuan. Orang lelaki memang balok liat walapat liat sekali dengan aku sekali. Cari alasan macam-macam tu kalau nak puasa ni. Allah, dia belik lah macam-macam. Tak lah, esok bukan tak puasa, tapi esok ni janji orang. Tak lah, puasa bukan esok nak pergi, bukan aku tu nak kena pergi trip. Macam-macam alasan kita. Tapi bini suruh punya pasal, bini suruhnya pasal puasa. Saja aku puasa sunat dalam bulan Rajab ni kerana bini suruh. Amin. Betul-betul yang tanya. Saya mau puasa. Lepas tu pergi makan saya. Jangan habaq kat bini aku tahu ke makan. Nah, subhanallah. Tuan-tuan dia pergi buka puasa. Pasal apa? Balik dia buat muka kering tu.
Macam tak makan 3 hari tu. Teruk. Bini kata apa? Teruk semua abang ni. Puasa, ya Allah. Makan. Subhanallah. Tuan-tuan, ada orang puasa pasal bini suruh. Buat ibadat pasal orang suruh. Ada. Tapi dalam buat maksiat, siapa pun tak suruh. Kita sendiri yang buat. Jadi, antara kita sebut cara tanda-tanda ikhlas tadi, dua ada dekat maksiat kan, dekat ibadat. Nombor 2, Saudara Muhammad, sembunyi. Dalam bab ibadat, antara tanda syarat, antara tanda ikhlasnya ibadat ialah sembunyi. Sembunyi, siapa pun tak tahu. Dalam bab ibadat, nak tunjuk ke orang, nak cerita ke orang apa kita buat. Saudara Muhammad. Tapi dalam bab maksiat, tak mau pula cerita ke orang. Ya bukan? Saudara, tak mau pula cerita ke orang, sembunyi. Siapa pun tak tahu. Jadi daripada 2 kriteria ni, tuan-tuan nampak beratnya kita ni tak mana? Berat belah maksiat ke? Berat belah ibadat. Boleh jadi tak pergi depan Allah duk berasa macam adalah amal sikit-sikit, tengok tak ada apa. Berasa adalah pahala puasa sikit, semayang sikit, apa duk berasa macam ada. Pipi tengok tak ada apa. Sungguh tak ada apa. Ustaz Muhammad, tuan faham tak? Muslimat faham saya duk cerita apa ni? Kita takut, kita macam berasa ada tapi tak ada. Lalu tuan-tuan, subhanallah, lelaki ni pipi tengok dosa dia, ya Allah, lagi berat daripada pahala dia. 40 tahun buat ibadat, satu zina ni, tuan-tuan, subhanallah, dia pun dah gelisah, ya Allah, neraka lah tempat dia, nak buat ke mana ni. Tiba-tiba ada satu amalan yang dia buat di hujung tu. Sebelum dia mati ada satu amalan dia buat. Yang ni, amalan ni je dia buat, sempat buat last tu. Yang dia ambil pahala amalan ni, dia letak atas timbang belah kanan. Rupa-rupanya yang ni lagi berat daripada 40 tahun punya pahala ibadat dan satu dosa zina yang dia buat. Apa dia? Dia buat amalan lepas tu? Sedekah. Sedekah. Tuan-tuan, inilah di antara kelebihan sedekah. Antara hablum minallah wa hablum minan nas. Tuan-tuan, buat ibadat 40 tahun dia dengan Allah. Tapi dengan sedekah, saya bagi sedekah satu dekat pelajar-pelajar kita yang hafaz Al-Quran. Dia hafaz Quran, saya dapat pahala. Sekali dia pula, tuan-tuan, pergi mengajak orang pula, saya tumpang pahala lagi. Faham tak ni? Ada seorang yang miskin mai jumpa kita, tolonglah saya lapar apa semua ni, kita bagi kat dia, kita dapat pahala. Sagi dengan yang kita bagi kat dia tu, dia pergi bagi nafkah kat anak isteri dia, dia dapat pahala. Kita pun tumpang pahala lagi. Dengan benda tu pula, anak dia pula lagi pergi sambung, pergi belajar lagi, anak dia belajar dapat pahala, kita dapat pahala lagi. Ni dia panggil pahala-pahala free yang kita dapat dengan sedekah. Hatta tersalah bagi sedekah. Salah bagi sedekah. Macam mana salah bagi sedekah tu? Dia nak bagi kat orang miskin, kena bagi kat orang kaya. Ada kisah dia. Kisah ni tuan-tuan, hadis Allahumma salli ala sayyidina, hadis sahih muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rajulun tasaddaqanna al-lailata bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadihi zaniyatin فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية قال اللهم لك الحمد على زانية لا أتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني قال اللهم لك الحمد على غني la atasaddaqanna bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqati fa wada'aha fi yadi sariqin fa asbahu yatahaddathun tasaddaqa ala sariqin fa qala Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin wa ala ghaniyin wa ala sariqin fa utiya fa qila lahu amma sadaqatuka faqad qubilat amma zaniyatu fa'allaha ta'ifu biha an zinaha wa la'alla ghaniya ya'taribu fayunfiqu mimma a'tahu Allah
wala'alla as-sariqu yasta'ifu biha an sariqatihi atau kama qala Rasulullah SAW, muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW pernah bersabda, ada seorang lelaki berkata, sungguhnya pada malam ini aku akan bersedekah. Orang lelaki itu, dia kata, malam ni aku nak pergi sedekah. Dia kata, sudah bawa keluar satu jumlah harta. Kemudian Allah SWT, dia pun mengeluarkan hartanya untuk disedekahkan. Dan subhanallah, pada malam tu tanpa dia sedar, dia pergi letak sedekah di atas tangan seorang penzina, perempuan pelacur. Dia bukan nak pergi sedekah kat pelacur tu. Dia tak tahu kata tu pelacur, dia pergi letak. Tapi masyarakat semua tahu kata dia bagi kat pelacur. Esoknya subhanallah, orang ramai pun pekat-pekat bersembang, semalam ada orang pi bagi sedekah kat perempuan pelacur, penzina. Salih alaihi Muhammad. Semua pekat duk kata dekat tu. Salih alaihi Muhammad, pekat duk kata kat dia. Dia pun tak tahu kata pi bagi kat pelacur tu, tak tahu kata bagi kat penzina tu. Dia kata apa? Allah SWT, ya Allah, bagimu segala puji. Nak buat macam mana aku tak tahu. Dia pun malam kedua, hari keduanya, pada malam keduanya, dia pun, malam ni aku nak pergi sedekah lagi lah. Kemudian dia pun mengeluarkan sedekahnya, dan subhanallah, pi letak sedekah tu, rupanya letak atas tangan orang kaya. Dan orang kaya tu pun satu hal, dia pun tak abang kata dia kaya. Orang bagi sedekah, ambil je lah kan. Saya mana? Dia bagi. Dia pun esoknya tuan-tuan subhanallah, kecoh. Memang dia ni kaki dia panggil apa ni, Allahumma salli syamat, apa ni, geng tentera bawang se-Malaysia ni, memang dia sangat prihatin bab-bab yang macam ni kan. Dia duduk explain pula malam, tengok video tengok dia tunjuk video Perdana Menteri buat apa vaksin tu kan. Tolong jelaskan kepada kami pasal apa vaksin separuh, bukan separuh yang hujung tu dia punya jarum tu semua. Tak pasal doktor nak kena explain pula. Banyak jarum warna biru tu macam ni, jarum warna pink tu macam ni. Tentera bawang ni dahsyat. Dia mana dia panggil apa, tentera netizen kan. Saya sebab jadi subhanallah, laju betul kan. Salih somat. Duduk dalam keadaan posisi macam ni. Nampak tak ni susunan dia macam huruf H. Pada huruf H itu ada Yahudi itu berhati-hati kita dengan Yahudi, tak pasal-pasal. Macam-macam lah subhanallah. Nanti Allah saya jumpa dan bergaduh lah. Tuan-tuan nak injek tak mau injek sudah. Yang duk ada main stok kat kita ni tuan-tuan, salih selamat, bukan sampai cukup rakyat Malaysia keseluruhannya pun. Dia salih selamat. Yang mana rasa macam takut sangat tu rumah je ni, ketak jarum nak kena cucuk rumah, biar dulu bagi orang lain dulu, bagi dia settle lah Ustaz, kami pelan-pelan ke belakang. Dia bagi kat Afra lain dah dulu lah, bagi kat cikgu-cikgu rumah duk peluh lah ni. Terus standby nak cucu kan. Masalah syamat, masalah bergaduh apa yang macam ni. Penatlah tuan-tuan. Yang duduk bincang tentang SOP, yang duduk bincang tentang Said Syamat, halal tak halal, harus tak harus, ni pun kalangan ulama juga. Takkan kita nak kata dia tak reti. Sebab kalau salah seorang daripada kawan saya terlibat waktu dalam perbincangan, dia kata kami investigate nak check tentang ada tak benda haram dekat dalam tu. Dia kata kami soal tu macam polis soal penjenayah, sebab kami rasa bertanggungjawab nanti kalaulah benda yang haram tu dimasukkan ke dalam tubuh orang Islam, kami nak tanggungjawab ni. Bukan dah dapat duit zahab apa, kalau satu cucuk dapat sekupang apa, tak ada apa. Dia kata bahkan kami dipertanggungjawabkan, kami kena jawab di depan Allah nanti kalau benda yang dia sampaikan kepada orang tu tak halal. Bukan senang-senang tuan-tuan. Habis semua kena jadi ulama Dajjal habis dah tuan. Berapa ramai habis semua pekat-pekat ulama semua pengikut Dajjal habis tuan. Jadi subhanallah nak cerita, tak kita serahkan kepada orang. Kita tak tahu, saya pun tak tahu, saya bukan bidang dia. Tak ada cakap, Allah sebut lah, kamu tak tahu, kamu tanya pada orang yang tahu. Dekat tu lah kita ni. Betul kan? Macam tak setuju dengan aku kan? Kesimpulan dia terus bergaduh lah. Terus bergaduh lah. Bab-bab tersebut bergaduh ni, waktu patutnya kita duduk sama ramai-ramai, duduk bersatu elok-elok. Tak nak? Salih sebab bukan duduk bergaduh, orang tuduh, orang tak betul, orang tu. Tambah-tambah kita nak label dia dengan ulama-ulama dia pengikut Dajjal. Siapa kita tuan-tuan?
Kalau pomen sama semua pomen tak apa. Tak pomen sama pomen. Pomen sama dia pomen kereta. Kemudian dia tu pun pomen kereta. Lepas tu kita tengok dia tu pomen tak betul. Kita kata kat orang, tak salah pergi kat dia. Pasal tu pomen tak betul tu. Dia pomen tu tak betul, tak kenal cara dia. Saya Syahmat. Dia pomen, cara pomen dia tak kena, tak betul. Aku dah tengok sebab aku ni pengalaman, aku memang belajar dalam bidang pomen. Kira beranak-beranak lu memang banyak dalam injil kereta. Dia cerita. Kau tu maha tengah kau tu. Jadi kalau dia nak kata dekat orang tu tak betul, layaklah pasal dia masuk dalam bidang tu. Kita ni siapa nak kata ulama tak betul? Ana ngantar pun tak tahu ni. Ana nak pergi mana ni? Kata aku bukan nama Ana. Anti vaksin tu tuan-tuan, perempuan. Tak ada anti vaksin tuan. Anti vaksin tu perempuan. Kalau laki-laki dia antar vaksin. Kalau ramai-ramai dia antum vaksin. Tu kita belajar besar sikit. Jadi tu cerita kesimpulan tak satu gaduh lah. Jadi subhanallah, saya jemaah dan dia pergi bagi dekat tangan orang kaya. Esok ni kecoh lah. Apalah dia tu, tak reti ke. Orang dah pergi sedekah kat orang kaya. Ni orang miskin ramai duk ada pergi bagi kat orang kaya tu pasal apa? Dia pun kata apa? Ya Allah, dia tak tahu. Dia kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia pun kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bagimu segala puji. Sedekahku telah kuberikan kepada orang kaya. Dia kata lagu tu. Aku tak tahu, tapi aku bagi sedekahku pada orang kaya, ya Allah. Kemudian malam besoknya, malam ketiga, dia pun keluar pula. Dia kata hari ni malam ni aku nak sedekah lagi. Dan takdir cerita dia pergi sedekah atas tangan pencuri pula lah. Kena sungguh lah dengan dia ni pun kan. Aduh, subhanallah. Dia boleh pergi bagi sedekah, pergi bagi sedekah kat tangan pencuri pula dah. Esok kecoh pula tentera bawang ni, Masya Allah. Saya jemaah tuan-tuan, the bawang rangers ni, kata apalah dia tu pergi bagi, tak ada tempat lain kena sedekah tangan dekat orang pencuri, dia pergi bagi sedekah dia ni. Dan yang kata tu bukan sedekah pun. Sabar kita tahu kan. Allah, dia komplain macam-macam kan. Oh, masjid tak buka lah, apa semua sah tak rapat. Dia masjid tapi di dalam Salih Asyik Ahmad, lalu subhanallah Syekh Ahmad dia kata apa? Semalam ni ada orang pergi salah, pergi sedekah kat pencuri. Lalu penderma tu kata apa? Ya Allah, bagimu segala puji, sedekahku telah kuberikan kepada pencuri. Kemudian dia didatangi malaikat dalam mimpinya. Ini siapa? Nabi cerita. Hadis Bukhari Muslim. Dia didatangi oleh malaikat dalam mimpi dia. Malaikat tu kata kat dia, sesungguhnya sedekah kamu telah diterima. Mudah-mudahan penzina perempuan itu tidak lagi berzina kerana mendapat harta yang engkau sedekahkan. Mudah-mudahan orang kaya itu mengambil iktibar daripada kamu, dan dia juga akan menginfakkan harta yang telah dianugerahkan kepadanya. Dan mudah-mudahan pencuri itu berhenti daripada mencuri kerana sudah mendapat harta yang engkau telah dermakan. Tuan-tuan, subhanallah, saya cuma nak cerita, walaupun tersalah sedekah, tapi manfaat dia tetap ada. Orang yang minta sedekah tu, kadang-kadang semua Allah nak bagi pahala kat kita ni dengan sedekah ni sangat banyak. Tuan-tuan tahu tak Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu? Salih ala Syahmat. Ni sangat terkenal ni. Bukan sangat terkenal kerana kekayaan dia semata, tetapi kedermawanan dia. Malam balik meniaga, malam tu dapat untung 1 peti emas. Berapa banyak tak tahu? 1 peti emas. Dalam riwayat cerita 1 peti wang emas. Balik bincang kat isteri dia, tak boleh lena malam ni. Pasal apa? Ni 1 peti wang emas ni tak sedekah lagi. Abang, jom sedekah lah ni juga. Tu isteri solehah. Kalau kita kata kat bini kita, dalam bank tu ada dalam 5,000 tu, abang ingat dalam 1,000 tu nak bagi wakaf. Tak apa abang, 500 cukup. Ini kita kan. Dia boleh ujar, dia kata apa? Tak apa abang, sedekah untuk isteri itu pun dikira sedekah, dan itu yang paling afdal. Dia bergelak kita. Pandai tak isteri kita mengaji. Jadi subhanallah, saya cuma dia kata apa? Tak apa, jom bang kita sedekah. Tuan-tuan, setiap daripada hasil yang dia dapat 1 peti emas tu, dia sedekah habis tak tinggal.
Satu pun tak tinggal. Tuan-tuan, esok Allah bagi kat dia 2 peti mah. Bila dapat 2 peti mah ni, Allahu Rabbi, dia kata apa? Nak kena sedekah pula. Sedekah mana? 2 peti mah. Pergi sedekah 2 peti mah. Esoknya Allah bagi 3 peti mah. Syarat satu je tuan-tuan, yakin dengan sedekah. Nabi kata tak akan berkurang hantar orang sedekah. Dalam perang Tabuk, Nabi SAW sebut kat para sahabat, Tabuk ni jauh tuan, atas pada Madinah, 1000 km daripada Madinah berjalan. Jauh. Sallallahu alaihi Muhammad nak sampai berjalan hampir 10 hari baru nak sampai. Tentera. Takdir waktu tu pula perang Tabuk ni, waktu tu musim panas. Waktu tu kurma tengah duduk berbuah elok. Ramai orang tak mau pergi. Nabi SAW suruh pergi perang. Pasal dekat sana tu ada dekat 200 ke 300 ribu tentera Rom duduk tunggu kat sana nak perang. Sallallahu Muhammad. Lalu Nabi SAW arahkan semua orang Islam yang duduk di Madinah untuk pergi perang. Bukan setakat keluar pergi perang. Sedekah. Nabi kata, kami perlukan sedekah. Mai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, saya sedekahkan seluruh harta yang saya ada. Sedekah untuk pergi perang. Fisabilillah. Dalam riwayat cerita, sedekah seluruh harta tu bukan maksud seluruh harta yang dia ada. Maksudnya yang ada pada dia waktu tu. Macam tuan-tuan bawa malam ni, katalah bawa RM10. RM10 tu bagi. Tu pun bahasa macam kemas, RM10. InsyaAllah hantar sedekah apa semua. RM10 hantar. Oh, dahsyat semua Allah sebut. Wah ni. Apa yang kita ada tu sedekah. Apa yang dia ada tu sedekah habis dah. Seluruhnya dia bagi. Sayyidina Umar sedekah separuh. Macam-macam. Saya nak cerita Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Sayyidina Osman tuan-tuan sebelum semak dia imam bapa nak bagi ni. Bapa nak bagi ni. 1000 dinar. 1000 dinar bagi. Banyak mana 1000 dinar tuan? 1 dinar berapa lah ni? Muslimat tahu tak 1 dinar berapa ni? 800 lebih. Kat 900 kot saya ingat. Oh, 800 lebih tuan. Kalau 1000 dinar dah berapa tu? 800 ribu tuan nilai. Sama. Bila balik tu, bila dia bagi pun, Allah, Nabi SAW terus doa. Tidak akan ada lagi apa-apa keburukan, kemuratan kepada Osman selepas daripada ni. Ulama kata apa-apa dosa dia buat Allah akan ampunkan, dan dia termasuk daripada sahabat yang akan masuk syurga tanpa hisab. Seronoklah dia. Seronok. Tiba-tiba Nabi kata apa? Kami perlukan lagi sedekah. Tunggu Rasulullah, dia balik rumah. Dalam riwayat cerita dia buat main 100 ekor kuda. Ataupun 10 ekor kuda. Ataupun 100, satu riwayat sebut 10, satu riwayat sebut 100. 100 ekor kuda. Bukan setakat kuda. Kuda yang siap dengan kelegapan perang. Kalau tentera masuk, tentera duduk siap, dia pergi perang dah. Baju besi ada, baju besi kat kuda ada, apa semua siap semua, komplit lengkap dah. Macam kita lah, bagi kereta sebiji, kereta sekali dengan minyak siap, apa semua dengan touch and go, kad smart tag, apa semua siap. Ni. Saya cuma ada ustaz dia dapat gitu. Ustaz, kami bagi kereta kat ustaz ni. Ustaz pi minyak nak kad kali ni, ustaz pi buah minyak pakai kad ni, saya bayar tiap bulan. Ada rotek apa semua ada. Ada yang bagi ustaz, saya dah kereta sebiji ustaz. Ustaz saya tak pakai kereta tu, ustaz nak pergi kuliah apa semua, ustaz saya duk tengok ustaz pakai proton apa ni, duk pakai proton wajah ni, ustaz rosak ustaz apa semua. Saya adalah kereta sebiji kat rumah tu, saya tak pakai lama, ustaz pergi ambil lah, pakai ustaz. Kita pun seronoklah. Pipi tengok proton Saga tahun 84. Lagi teruk pada kereta kita pakai. Yang nak bagi tu, ustaz tu kereta ni tak apa nak jalan, ustaz pergi repair steering lagi, buat rosak, ustaz repair lah apa semua. Dan kita berkata sadaqallahul azim, tak apa, aku balik dulu. Tapi dia bagi subhanallah 100 ekor unta komplit, 100 ekor kuda komplit, semua set, komplit set. Lepas dia bagi tuan-tuan, Nabi kata apa? Kami alhamdulillah, terima kasih Sayyidina Osman, terima kasih Osman, terima kasih. Tuan-tuan, kita masih memerlukan kepada sedekah. Dia dengar, dia dah bagi dah. Dia dah bagi 1000 dinar, dah bagi apa semua tu. Kemudian dia kata nak lagi. Dia balik rumah dia buat mai 100 ekor unta lagi. Sama macam tadi. Dan dia mai 100 bila Nabi SAW minta, sampai jumlah yang dia bagi sejumlah 940 ekor unta. Ekor kuda. Sallallahu Muhammad. Tak cukup, dia kata Rasulullah, habis dah kuda aku, habis tak ada lah. Maka subhanallah sallallahu Muhammad nak bagi cukup 1000. Rasulullah nak lagi. Ambil pula 60 ekor unta pula untuk top up bagi cukup. Dalam satu riwayat yang lain terbalik. 960 ekor unta, 60 ekor kuda. Dan mana-mana satulah.
Tapi nilainya kuda nak pergi perang bukan kuda padi. Nak ni yang kita berdiri tinggi lebih pada dia tu. Mana? Kuda nak pergi perang ni kuda racing tu. Kuda yang mahal tu. Unta nak pergi perang pun bukan unta yang sembelih buat korban tu. Unta yang kemas tu, yang mahal tu. Kalau seekor unta harganya 10,000, tuan-tuan bayang, tang unta saja ada 60 ekor. Kat sudah nilai dia berapa? Kuda bukan murah-murah, tuan-tuan. Kuda yang tu boleh cecah sampai 20,000 seekor. Harga kereta tu. Saya lihat semua kawan kita berdiri tu berapa belas ribu seekor kuda. Dan Ustaz Ismail, tuan-tuan, kalau seekor kuda tu pun nilai dah 10,000, dah berapa, tuan-tuan? Nilai yang dia bagi tak cukup dengan tu. Bila rasa tak cukup lagi, dia balik ambil lagi berapa wang emas pula dia buat main lagi untuk Nabi SAW. Tuan-tuan, pasal apa? Bila dia nampak kelebihan dan kehebatan daripada sedekah. Tapi miskin tak Sayyidina Osman? Tak. Tu sejarah apa ni tu? Sayyidina Osman tu, telaga tu yang duduk dekat Madinah. Tuan-tuan, Sayyidina Osman tu, Yahudi tu nak 200 ribu dinar. Lebih kurang macam tu lah. Bagi. Maksudnya ada duit. Salah sebab tuan nak cerita. Jadi sedekah orang yang ikhlas ni, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan dikurniakan pahala walaupun dia tersilap memberi sedekah tersebut. Contoh hadis di atas, laki tersebut bersedekah kepada orang fakir, dia memilih untuk lebih afdal sedekah cara dia memilih untuk sedekah cara fakir. Salih Asyik Muhammad. Tapi dia tersalah memberikan sedekah sebab dia nak sembunyi-sembunyi. Dia pergi malam-malam, dia tak mau orang tahu, tiba-tiba dia salah bagi sedekah pada orang lain. Tapi Allah tetap memberikan ganjaran pahala dekat dia, dan hasil daripada keikhlasan sedekah tu memberi manfaat kepada orang yang disedekahkan. Itu juga orang yang berzina meninggalkan zina dia, orang kaya itu muhasabah diri dia, orang yang mencuri itu tak lagi mencuri sebab dia dapat kelebihan daripada harta tersebut. Maka tuan-tuan saya semat, maksud cerita apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam itulah keadaan dia. Dan dalam sebuah kisah yang lain, seorang sahabat bernama Yazid bin Al-Akhnas, dia sedekah dengan beberapa dinar. Dia mewakilkan kepada seorang lelaki di masjid untuk mengagihkan dinar tu kepada orang yang layak terima sedekah. Tiba-tiba dalam ramai-ramai itu, anak dia sendiri pergi minta sebab dia tak tahu kata dia yang bagi sedekah tu ayah dia. Lalu dia pun ambil sebahagian daripada sedekah tu balik ke rumah. Bila balik ke rumah, ayah dia tanya, ni duit mana kamu dapat ni? Dia kata, tadi orang duk agih-agih harta dekat sedekah dekat masjid. Dia kata, aku pun dapat juga satu. Dia kata, tu duit aku. Dia kata, tu ayah punya tu, yang kamu biar-biar buat apa? Marah-marah ke anak dia, akhirnya bergaduh apa? Bila pergi jumpa Nabi SAW. Bila pergi jumpa Nabi SAW, Nabi kata apa? Laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhata ya Ma'. Dia kata apa? Wahai Yazid, bagimu apa yang engkau niatkan, dan bagimu apa yang engkau ambil itu wahai Ma'an, iaitu anak kepada Yazid tadi ni. Hadis riwayat Muslim. InsyaAllah, tuan-tuan, jadi apa yang kita kena buat dalam bulan Rejab ni, kita perbanyakkan sedekah. Perbanyakkan sedekah. Ganjaran-ganjaran pahala yang Allah berikan kepada sedekah ni terlalu banyak untuk kita manfaatkan. Dan insya-Allah, tuan-tuan, tak akan rugi orang sedekah, tak akan berkurang harta orang sedekah. Dan subhanallah, antara manfaat yang sangat besar yang akan diperoleh oleh orang yang menghadap pada Tuhan dia ialah orang yang banyak bersedekah. InsyaAllah. Cukup sekali itu saya ucap terima kasih kepada pihak Surau Raudatul Hidayah yang menganjurkan kuliah kita pada malam ni. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap pada semua, terkasar bahasa, silap bicara, melawak lebih kurang. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa ketika. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersesuaian dengan sedekah tadi juga, tuan-tuan, saya tak berhajat nak minta sedekah pada tuan-tuan. Nah, cuma dekat luar sana saya ada madrasah dekat Bandar Baru Kedah, dan saya sedang bangunkan madrasah lagi satu dekat Melaka. Dan madrasah yang kami bangunkan ni kami tak kenakan yuran, pelajar-pelajar kami tak bayar yuran, free, mengaji percuma. Cuma bila mengaji percuma ni saya perlu cari dana lah untuk membiaya, untuk beli makan apa semua bayar gaji guru sebagainya. Dan kami tak kutip duit, tak kutip wakaf, kami buat jualan. Jualan susu Faiz tu dekat luar tu. Saya Muhammad, susu Faiz ni dia susu kambing. Walaupun susu kambing dia tak bau hamil kambing.
pasal kami campur dia dengan beras perang. Beras perang ni ditutup bau kambing tu, dan bau susu kambing, bau hamil kambing tu, dan beras perang ni juga bagi kenyang perut. Jadi dua dalam satu fungsi beras perang tu. Beras perang pun dia banyak kelebihan. Orang yang nak diet, orang nak kurangkan badan, boleh beramal dengan beras perang. Kemudian orang yang kencing manis pun boleh beramal dengan beras perang. Kemudian kita gantikan gula dengan kurma. Gula tak ada, orang kencing manis boleh minum. Dan kami masukkan juga ginkgo biloba untuk otak. Jadi insya-Allah susu yang sangat baik untuk tuan-tuan amalkan. Insya-Allah sedap juga rasa dia. Tuan-tuan bancuh dalam cawan, jangan bancuh dalam gelas. Jadi insya-Allah saya harap tuan-tuan pakai ambil lah seorang satu. Tapi jangan ambil saja, bayarlah sama. Dekat luar tu ada ejen kita buat jualan kat sini. Ejen kita tu Saleh Samad, tuan-tuan nanti kalau tuan-tuan nak beli lagi ke sesedap ke apa, tuan-tuan boleh kontak balik dan kita main hantar lah. Insya-Allah tuan-tuan, terima kasih atas perhatian semua. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.